Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3 bagi membincangkan bab 1. Kita masih lagi dalam subtopik 1.2 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Cuma kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penglihatan dan pendengaran manusia. Jadi seperti biasa, kita hendaklah tahu apakah standard pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat menjelaskan melalui contoh bagaimana had deria, kecacatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. Kemudian pelajar juga akan dapat mewajarkan bagaimana inovasi dan teknologi boleh meningkatkan keupayaan organ deria. Pernah tak anda mendengar tentang perkataan audio visual? Jadi bila kita sebut tentang audio ni adalah komponen bunyi lah. Bila kita sebut tentang visual ni adalah komponen gambar yang kita boleh lihat. Jadi sebenarnya setiap hari kita menggabungkan penggunaan kedua-dua komponen ini. Komponen bunyi dan juga penglihatan tu tadi. Jadi ada tak faktor yang mempengaruhi kedua-dua deria penglihatan dan pendengaran manusia ni? Ada. Jadi kat sini kita boleh tengok ada 3 faktor yang mempengaruhi deria penglihatan dan pendengaran manusia. Itu yang pertama adalah had deria, yang kedua ialah kecacatan organ deria dan yang ketiga adalah penuaan. Jadi kalau kita sebut tentang had deria, dia lebih kepada manusia ni, manusia kita tak dapat nak tengok objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Contoh-contoh lain macam ilusi optik dan titik buta. Lagi kalau kecacatan organ deria pula, contohnya rabun jauh, rabun dekat, astigmatisme. Kalau pendengaran kita mungkin kurang dengar ataupun pekak. Dan satu faktor lagi yang common yang biasa adalah penuaan. Biasalah common lah tu. Bila kita makin tua, mata kita jadi makin kurang nampak dan telinga kita pun jadi makin kurang dengar. Jadi lepas ni kita akan pergi lebih lanjut tentang ketiga-tiga faktor ini. Jadi sekarang kita akan sambung dengan had deria penglihatan. Jadi had deria penglihatan manusia ni ialah had keupayaan mata manusia untuk melihat sesuatu objek. Macam yang saya cakap tadi, manusia kita tak boleh nak tengok objek yang terlalu kecil. Contohnya macam bakteria, virus. Macam sekarang virus corona, mata kita tak nampak. Sebab dia terlalu seni, dia terlalu halus. Dan mata kita juga dia tak dapat nak tengok objek yang terlalu jauh. Contohnya macam nak tengok planet Marikh dan sebagainya. Jadi selain daripada itu, kita juga ada 2 jenis lagi had deria penglihatan yang biasa berlaku pada kita, iaitu ilusi optik dan juga titik buta. Jadi ilusi optik tu apa? Ilusi optik ni dia adalah berlaku apabila sesuatu objek yang kita lihat tu dia berbeza daripada keadaan yang sebenar. Senang cerita, tengok sini. Baik, cuba lihat garisan PQ dan RS ni. Sekali tengok nampak siapa lagi panjang? Garisan mana yang lebih panjang? PQ ke RS? Ya, betul. Nampak macam PQ ni lebih panjang. Tapi hakikat sebenarnya kalau awak ambil pembaris dan awak ukur, panjang PQ dengan panjang RS ni adalah sama. Tapi kenapa nampak PQ ni lebih panjang? Ini kerana ada gangguan dekat tepi ni. Ini menyebabkan kita nampak PQ ni lebih panjang daripada RS. Sebenarnya dia sama panjang. Dan ini contoh yang kedua. Cuba perhatikan tompok bulatan yang ada dekat tengah tu. Tompok bulatan X, tompok bulatan Y. Siapa nampak lagi besar? Nampak X macam lagi besar kan? Tapi hakikatnya bulatan X dan bulatan Y tu sama besar. Cuma Y ni nampak lebih kecil kerana ada gangguan bulatan lain di sekeliling dia. Dan contoh yang ketiga ni adalah kalau kita tengok sisi segi 4 sama yang kat dalam tengah-tengah bulatan ni nampak macam lurus ke melengkung? Sekali tengok nampak macam melengkung, tapi hakikat sebenarnya ini adalah garis lurus. Kita nampak dia melengkung kerana dia telah diganggu oleh objek yang ada di sekeliling dia ni. Jadi kita faham kat sini ilusi optik ni dia berlaku disebabkan oleh otak kita tak dapat nak mentafsir dengan tepat kerana ada gangguan di sekitar objek yang kita lihat tadi. Ini dipanggil ilusi optik. Kemudian kita ada had deria seterusnya iaitu titik buta. Bintik buta. Macam biasa dengar kan bintik buta ni. So kalau kita ingat balik,
Bintik buta ni kita pernah jumpa dia dalam deria penglihatan, di mana bintik buta ni adalah satu kawasan pada retina yang tidak peka kepada cahaya. Kenapa? Kerana dekat situ dia tidak memiliki reseptor cahaya. Dia tak ada fotoreseptor. Jadi dekat situ mata kita tak dapat nampak lah. Jadi so bila kita sebut titik buta ni maksudnya kita tak dapat nak lihat objek apabila image objek tu tadi terbentuk pada bintik buta. Di bahagian retina kita tu. Okey, senang contohnya macam ni lah. Okey, gambar ni ada dalam buku teks Sains Tingkatan 3, jadi anda boleh cuba buat aktiviti tu sendiri. Okey, contoh sekarang ni ada dua kan, gambar kat sini ada dua objek, kucing dan juga burung. Okey, katakanlah anda tutup mata kiri anda dan mata kanan anda tengok pada kucing ni, kemudian perlahan-lahan anda dekatkan buku teks anda tu kepada mata kanan anda. Anda akan dapati pada satu ketika anda tak nampak, okey, gambar burung tu. Ini maksudnya image burung tu dah terbentuk di atas titik buta pada retina anda. So inilah yang dipanggil sebagai titik buta. Okey, boleh jelas? Okay, sekarang kita akan masuk kepada contoh-contoh alat yang dapat digunakan untuk mengatasi had deria penglihatan kita. Jadi tadi kita tak dapat nak tengok objek yang terlalu jauh kan. Jadi kita adalah alat seperti binocular untuk membolehkan kita tengok objek yang jauh. Jangan pula guna dia ni untuk skodeng jiran dan sebagainya. Okey, ataupun kita juga ada alat macam teleskop lah. Okey, untuk membantu kita lihat planet-planet yang terletak jauh daripada bumi. Dan untuk melihat objek yang terlalu seni pula kita ada mikroskop cahaya dan juga mikroskop imbas elektron. Okey, dan kita juga di hospital kita ada alat-alat seperti mesin ultrabunyi, okey, ataupun kita biasa sebut ultrasound, okey, untuk scan janin. Kemudian kita juga ada mesin sinar X yang biasanya di hospital digunakan untuk cek sekiranya ada keretakan ataupun patah pada tulang kita. Sekarang kita masuk kepada kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Jadi dekat sini kita tengok ada 3 jenis kecacatan penglihatan, iaitu pertama rabun jauh, yang kedua rabun dekat dan yang ketiga adalah astigmatisme. Okey, jom kita tengok satu-satu. So rabun jauh tu apa? Rabun jauh ni adalah keadaan di mana seseorang individu tu dia tak dapat nak lihat objek yang jauh dengan jelas. Okey, kenapa macam tu? Sebab bila dia tengok objek yang jauh, dia akan nampak objek yang jauh tu kabur. Okey, kenapa? Sebab image yang terbentuk tu difokuskan di hadapan retina. Kalau kita tengok dekat sini, okey, ini adalah objek jauh yang dilihat. So, bila cahaya tu masuk dalam mata, image tu tidak difokuskan ke atas retina. Sebaliknya, image tu terbentuk di hadapan retina. Maka individu ni tak dapat tengok dengan jelas lah. Dia nampak kabur. Okey, kenapa jadi macam ni? Okey, mungkin disebabkan oleh dua sebab. Yang pertama adalah kerana mungkin kanta mata individu tu terlalu tebal ataupun berbola mata individu tu panjang. Okey, jadi ada tak cara untuk baiki ataupun betulkan kecacatan ini? Ada. Okey, itu dengan cara menggunakan kanta cekung. Jadi orang yang rabun jauh ni dia boleh guna cermin mata yang ada kanta cekung lah. Jadi kenapa guna kanta cekung? Sebab bila kita guna kanta cekung ni dia akan membantu mencapahkan cahaya terlebih dahulu. Jadi bila cahaya yang dah dicapahkan tu masuk ke dalam mata melalui kanta mata, jadi kanta mata individu tu tadi boleh memfokuskan image tu di atas retina. Jadi individu tu tadi dapatlah melihat dengan jelas. Okey, sekarang kita tengok pula kecacatan penglihatan seterusnya iaitu rabun dekat. Okey, kalau tadi rabun jauh tak dapat nak lihat objek jauh dengan jelas. Jadi kalau rabun dekat ni seseorang tu dia tak dapat nak lihat objek yang dekat dengan jelas. Okey, kenapa? Sebab objek yang dekat tu kelihatan kabur kerana image yang terbentuk difokuskan di belakang retina. Okey, retina kat sini. Jadi image yang terbentuk tu adalah di belakang retina menyebabkan individu ini tak nampak lah. Okey, tak nampak dengan jelas objek yang dekat. Okey, jadi kenapa jadi macam ni? Okey, mungkin disebabkan oleh kanta mata individu tu tadi terlalu nipis ataupun berbola mata individu tadi terlalu pendek. Jadi ada tak cara kita nak bantu betulkan kecacatan penglihatan individu ini? Ada. Itu dengan cara menggunakan kanta cembung. Jadi individu yang ada rabun dekat ni dia boleh gunakan cermin mata yang ada kanta cembung supaya kanta cembung tu tadi boleh membantu memfokuskan cahaya. Jadi image yang terbentuk sekarang ni adalah di atas retina. Maka individu ni tadi dapat melihat dengan jelas seperti orang yang normal.
Okey, kecacatan penglihatan yang ketiga adalah astigmatisme. Okey, iaitu satu keadaan di mana seseorang individu tu dia melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Maksudnya ada bahagian yang nampak jelas, ada yang nampak kabur. Okey, kenapa jadi macam ni? Okey, ini kerana permukaan lengkungan kornea atau kanta mata individu itu tidak sekata. Jadi ada tak cara kita nak betulkan individu dengan astigmatisme ni? Ada, iaitu dengan menggunakan kanta silinder. Okey, jadi anda boleh buat test sendirilah mata anda. Kalau anda tengok semua garisan ni nampak lurus, alhamdulillah lah tak ada astigmatisme. Tapi kalau ada nampak tak jelas sikit tu, okey mungkin anda ada astigmatisme. Okey, baik. Sekarang kita masuk kepada had deria pendengaran. So, had deria pendengaran ni ialah had keupayaan telinga kita untuk mendengar bunyi. Jadi, kita manusia, kita hanya dapat mendengar bunyi dalam julat frekuensi antara 20 Hz hingga 20,000 Hz sahaja. Jadi, kalau bunyi itu berada di luar lingkungan julat frekuensi ni, maka telinga kita tak dapat dengar lah. Okey, contohnya macam kita tak dapat dengar bunyi sehelai bulu ayam yang jatuh ke atas lantai. Okey. Okey, so julat frekuensi pendengaran setiap individu tu berbeza. Kenapa tak sama? Okey, sebab apabila usia seseorang tu dia semakin meningkat, maka julat frekuensi pendengarannya pun jadi makin kecil. Okey, kenapa? Sebab makin kita tua, gegendang telinga kita ni dia jadi makin kurang kenyal. So, bila kita fikir logik, bila kurang kenyal, maka dia kurang bergetar. Jadi, bila kurang bergetar, maka kuranglah impuls yang dihasilkan, maka kita pun kurang dengar lah. Okey. Jadi ada tak cara untuk bantu manusia tadi, okey, untuk mengatasi had deria pendengaran? Okey, ada. Kita tak boleh nak dengar okey, kita tak boleh nak dengar bunyi degupan jantung kita. Jadi doktor kat hospital dia akan guna satu alat ni. Okey, alat ni nama dia adalah stetoskop. Okey, jadi stetoskop ni membantu doktor untuk dengar degupan jantung pesakit dia. Okey, satu lagi kita juga ada pembesar suara yang boleh menguatkan bunyi supaya kita boleh dapat dengar bunyi itu dari jauh. Sekarang kita tengok kecacatan pendengaran dan cara membetulkannya. Okey, kecacatan pendengaran ni berlaku apabila deria pendengaran seseorang tu tidak berfungsi dengan sempurna. Okey, mungkin disebabkan kerana telinganya rosak akibat jangkitan mikroorganisma ataupun cedera, mungkin tertusuk benda yang tajam, proses penuaan ataupun bunyi kuat yang berlarutan. Okey. Jadi kalau yang rosak tu adalah telinga luar dan telinga tengah, dia masih boleh dibetulkanlah melalui pembersihan benda asing ataupun gunakan ubat ataupun secara pembedahan. Tapi kalau yang rosak tu melibatkan telinga dalam, maka dia adalah lebih sukar untuk dibetulkan. So kalau kita tengok pada gambar ni menunjukkan alat bantuan pendengaran. Okey, evolusi alat bantuan pendengaran ni zaman dulu-dulu punya dia agak besar. Jadi sekarang kalau kita tengok makin lama saiznya makin kecil dan dia makin efisien. Okey, jadi kita sebagai manusia kita mestilah mensyukuri anugerah panca indera yang telah dikurniakan Tuhan kepada kita. Okey, tak semua orang dapat melihat dan mendengar. Okey, cuba tengok ketiga-tiga gambar kat bawah ni. Okey, contohnya gambar pertama ni ada dua orang, budak yang comel tengah tengok gadget masing-masing dalam keadaan gelap dan agak rapat dengan mata mereka. So agak-agaknya apakah organ deria yang akan terjejas kat sini sekiranya keadaan ini berlarutan. Okey, gambar yang kedua ni adalah gambar bomba. Okey, bomba memadam api kebakaran. Okey, boleh tak anda teka apakah organ deria yang mungkin terjejas sekiranya abang-abang bomba kita ni tidak melaksanakan langkah berjaga-jaga. Okey, dan gambar yang ketiga ni adalah gambar seorang pekerja yang bekerja di kawasan yang agak bising, bunyi yang kuat. Jadi apakah langkah-langkah berjaga-jaga ataupun alat yang sesuai untuk digunakan untuk menjaga organ deria masing-masing. Okey, jadi setakat itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.